Okey, dengar tak suara saya? Dengar. Okey, so Dengar. kita mula. Kita mula Okey, so sekarang kita nak continue yang semalam tu kita belajar berkenaan differentiation. Okey, nanti last sekali nanti saya buka soalan untuk assignment tau. Ini sebab tak ramai lagi, so kita bincang tutorial dulu. Okey. Kalau soalan ni kan, for the following graph function, state the domain. Kalau dia suruh state the domain, where applicable, which is kita kena tahu domain dia, x daripada berapa ke berapa. Where the gradient, gradientnya apa? Gradientnya ataupun kita sebut dia sebagai slope. Ataupun dia sebenarnya apa? Pembezaan peringkat pertama. Ataupun dia ialah dy dx. Sama je, semua ni sama maksud dia. Sama ada kita kata dia gradient ke, slope ke, differentiation first derivative ke, yang ni pun sama. Okey, ataupun kita kata dia sebagai f prime x, pembezaan peringkat pertama untuk f tu. Ni maksudnya kita nak cari benda yang sama untuk semua ni. Maksud dia. Okey, so sekarang dia minta kita cari domain where applicable untuk, okey, semalam kan saya dah cakap dekat mana yang dia equal to zero. Gradient dia equal to zero. Pembezaan dia sama dengan kosong. Dekat mana? Gradient yang equal to zero ialah kecerunan yang sama dengan kosong ialah mana? Bila dia horizontal tau. Bila dia horizontal iaitu tiada perbezaan dekat dia. Okey, tetapi kalau kita nak tahu bahawa dekat mana dia positif, dekat mana dia negatif pembezaan tu. Okey, kalau kita ada line macam ni, cari kecerunan untuk garis ni. Contohnya kat sini ialah titik 1, 1. Yang ini ialah titik 3, 2 contohnya. Okey, cuba cari kecerunan dia ialah apa ni? Berapa nilai dia kecerunan dia? Kecerunan dia ialah 2 tolak 1 y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1 kan? Tadi kat situ ialah 3 tolak 1. Yang ini sama juga dengan apa? 1/2. Okey, yang ni kita tahu kecerunan dia, dia punya gradient positif. Dia punya bentuk macam tu, naik ke atas, dia meningkat. Tetapi bila masa kecerunan tu negatif, kita tengok kecerunan M dia, M value dia. Contohnya macam ni. Yang ni kita ada titik yang pertama ialah, yang kat sini ialah, titik yang ni ialah berapa ni? Contohnya ialah 1, 3. Yang ini pula, yang kedua pula ialah titik 3, 1. Okey, so kat sini kita cari M dia. M dia sama juga dengan apa? Mana-mana tak kisah. Okey, so kalau kita ambil ini sebagai yang kedua, ini yang pertama. Okey, so kat sini ialah 1 tolak Y dia ialah 1 tolak Y yang pertama ni ialah 3 bahagi dengan X yang pertama ialah 3, yang ni 1 kan? 3 tolak 1. Yang ni sama juga dengan apa ni? Negatif 2/2 kan? Ni ialah negatif 1. Okey, nampak tak? Yang ni kecerunan dia positif bila dia meningkat, increase. Meningkat, kecerunan dia positif. Dia positif. But when the value is decrease, menurun. Dia ialah negative, which is negative value. Ni positif. Negatif ya. Dia ialah negative value. Okey, kat sini saya nak tanya, ada soalan tak?
Macam mana kita kata, saya ada soalan. Macam mana kita kata yang ini ialah increase? Ini ialah increase. Increase. Kenapa kita kata yang ini ialah increase? Padahal kalau kita tengok daripada tepi ni, kalau daripada sini kita mulakan daripada belakang ke bawah, ini decrease kan? Menurun kan? Tapi kenapa saya kata ini increase? Kita tengok macam mana? Sebab positif ke? Okey. Dia positif, betul. Kenapa saya kata dia meningkat? Padahal kalau kita tengok daripada sini, dia menurun. Kan? Bila kita tengok daripada tepi ni ke atas, baru dia meningkat kan? Macam mana kita nak identify yang function ni meningkat, function ni menurun. Yang ni menurun, decrease. How to identify? Kita tengok, kan? Kalau kita tak tengok dia meningkat, kita tengok value X dia. This is X kan? X daripada X yang kecil makin lama, makin X tu membesar, dia meningkat. Macam tu. Kalau ini pun juga X kan, kita tengok X kan, this is X. Makin X tu meningkat, dia menurun. Macam itulah kita tengok X value dia. Kita mula pada kosong. Kalau kita ada value, contohnya kita ada value ni sampai daripada sini sampai sini. So kita tengok value dia daripada value yang sekecil-kecil X sampai sebesar-besar X. Okey, tengok dia punya pattern, dia punya graph tu meningkat. Macam tu. Dia mula daripada kecil ke besar nilai X tu. Kita refer dekat domain kita X. Ingat domain ialah X value. Okey, so bila macam contohnya daripada X paling kecil dia nampak dia menurun je, contohnya dia menurun, maksudnya kita tahulah dia ialah decrease. Macam tu kita tengok value X yang paling kecil ke X yang paling besar. Value dia meningkat ke menurun. Macam tu. Boleh? How to identify increase and decrease ni. And increase dia positif, decrease dia negatif. Maksudnya kalau kita tahu, kalau dia suruh tengok negatif tu kita tahu nilai dia menurun. Kalau positif tu maksudnya nilai dia meningkat. Okey, ini belum masuk lagi soalan ni. Okey, dan kita tahu bahawa bila dia equal to 0 ialah nilai dia ialah dia punya slope ialah horizontal. Dia melintang macam ni. Okey, dekat mana pula dia does not exist? Dekat situ bila tiada apa-apa yang diplotkan. Kan betul tak? Bila tiada apa-apa yang diplotkan. Dia does not exist. Okey. So kita pergi satu persatu nak faham Okey. Dekat sini dia punya soalan ni dia kata suruh cari kecerunan. Kecerunan maksudnya sebenarnya dia relate dengan pembezaan tu sebenarnya. Kecerunan ialah pembezaan peringkat pertama. Suruh cari kecerunan bila dia zero, bila dia positif and bila dia negatif dan bila dia does not exist. Okay, so now can we look at our first graph. Okay, first graph ni semua nampak Okey, untuk first graph ni, dekat macam mana kita nak tahu kecerunan dia? Kita tengoklah graph tu betul tak? Contohnya, kita lukis satu, maksudnya garis ni, kecerunan dia makin turun. Okey, kat sini dia turun. Maksudnya kita lukis satu tangent. Tangent tu apa? Macam ni, tangent tu kita nak tahu pada, contohnya kita ada, lukisan memang buruk. Okey, so sekarang kat sini contohnya kalau kita ada satu, kita nak tahu kecerunan kecerunan pada titik apa, domain kan, pada titik tu. Contohnya kita ada satu bulatan macam ni. Ni bulatan lah, anggapkan dia bulat Okey, yang ni kita punya paksi. Okey, so sekarang saya nak tahu kecerunan dia pada titik X sama juga dengan 3. Macam tu, X sama juga dengan 3 contohnya kat sini. Kecerunan dia pada titik X sama juga dengan 3. Jadi kat sini dan yang dekat atas. Okey, so sekarang macam mana kita nak tahu kecerunan dia? Ni satu titik. Okey, untuk tahu kecerunan ni kita kena lukis satu tangent. Tangent tu apa? Ialah satu garis lurus yang lalu titik tu. Maksudnya dia selari dengan lengkung kita tu dan dia lalu titik yang kita nak uji tu. Macam ni juga, yang ni juga.
Okay, this is what we call tangent. Kita lukis satu garis yang lalu titik tu dan diselari dengan bulatan kita tu. Ini ialah kita tak cakap dia ialah tangent. Sebab kita nak uji dekat mana dia punya gradient. Gradient tu, kecurunan dia tu. Sebab kalau dia bulatan, kita tak boleh uji satu titik dekat sini, satu titik dekat sini, tak boleh. Sebab dia lengkung kat situ. Sebab kalau kita uji daripada satu titik yang ni, yang ini, sebab kalau dia ialah bulatan, kalau kita zoom bulatan tu, macam tu, okey, kalau titik kita dua daripada sini dengan yang ni, di atas bulatan kita nak uji sebenarnya titik kita tiga tu kat sini. Saya lukis balik garis ni tiga tu yang ini kan. Okey, kalau kita uji, ambil directly daripada bulatan kita tu dua titik untuk tahu dia punya gradient. Sebenarnya yang ini tak boleh. Kenapa? Sebab bila kita lukis satu garis lurus yang melalui dua titik ni, dia tak lalu pun pada titik tiga ni. Faham tak? Kenapa kita kena wujud satu tangent? Yang ini kita kena cari. Kita kena wujudkan satu garisan yang lalu titik tiga, yang titik X sama juga dengan 3 tu, untuk kita tahu dia punya gradient. Faham tak? Boleh tak? Kita tak boleh uji dengan ambil satu dua titik yang daripada garisan bulatan tu. Okey, so kita kena wujudkan tangent. Itu sebab tangent ni wujud. Sebab kita nak tengok dia punya kecurunan pada titik X sama juga dengan 3. Okey, sampai situ clear tak? Jadi, untuk dekat situ, untuk applykan benda-benda ni semua, maklumat-maklumat ni semua dekat kita punya graf ni, okey, untuk applykan maklumat tu semua dekat kita punya graf ni, okey, untuk tahu dia dekat mana dia equal to 0, dekat mana dia positif. Okey, mula-mula kita tahu bahawa tangent kita ni kan, mula-mula kita mulakan daripada yang paling kecil, X yang paling kecil. Contohnya dekat sini kan. Okey, kat sini tangent dia macam mana? Tangent dia nampak tak? Ni kalau kita lukis garis lurus kat situ, dia makin apa? Makin apa ni? The value of this is what? Sebelum ni? Ni. Ni ialah menurun kan? Bila dia menurun, dia ialah apa? Negatif, betul tak? Okey. So sekarang dekat mana dia negatif? Dekat mana dia negatif? Kita boleh jawab yang mula-mula ialah yang nombor 3 tu kita boleh jawab. Negatif when? Bila? X sama juga dengan apa? Daripada berapa ke berapa ni X tu? Kita tak tahu dia yang paling kecil berapa kan? Bila dia negatif tu? Maksudnya dia menurun sampai sini kan? Sekejap. Sorry Dia menurun sampai daripada ni. Dia menurun daripada nombor yang paling kecil ke 1.3 ni kan, betul tak? Ni dia menurun, betul tak? So sekarang kita tahu bahawa it is negative when X is what? Bila X tu daripada negative infinity sampai Negatif 3. sampai daripada dia negatif sampai nilai X sama juga dengan nilai X. Kita tengok nilai X dia menurun. Okey, jadi kat sini kita tahu bahawa it is negative when X is dia termasuk tak nilai 3 tu? Adakah dia termasuk nilai 3 tu? Kita nak cakap dia macam ni ke atau macam ni? Termasuk ke tidak? Dia sampai macam mana Sekejap Kita tahu dia menurun. Okey, kalau dekat titik 3 ni, kalau kita lukis dia punya tangent sekarang, dekat titik 3 ni kita nak tahu dia termasuk ke tidak, kita nak lukis satu tangent, dia macam ni tau, dia jadi macam ni. Dia jadi horizontal punya tangent. Jadi termasuk tak titik 3 tu? Titik X sama juga dengan 3 tu. Masuk. Ha? Masuk. Masuk ke?
Kalau saya kata saya tak masuk sebab kat sini dia tak menurun. Ini dia terus ni. Dia dah melintang, dia tak ada menurun. Amal. Kalau saya lah. Sebab kita tengok sebelum titik X sama juga dengan 3, nilai dia ialah ni tangent dia. Okey, dekat point ni tangent dia. Dia menurun sampailah sebelum 3 ni dia punya tangent tu kan. Dia punya tangent tu macam ni, dia macam tu. Tapi bila sampai dekat 3, dia dah macam tu tangent dia. So, dia negatif bila X is less than 3, tidak termasuk 3. Okey. Tapi dekat 3 ni nampak tak? Dekat 3 ni dia punya tangent ni kan melintang. Jadi kita tahu dia ialah apa? Semalam kan dia tak ada perubahan dekat dia punya pembezaan tu. Jadi dia ialah 0. Jadi yang pertama tu, it is 0 when X is equal to what? 3. 3. Okey, so yang kedua, dia positif bila yang kedua ni. Dia positif bila apa? Nilai dia meningkat kan? Nampak tak? Dia dah mula meningkat lepas 3 tu. Meningkat. Kat sini pun dia meningkat kan? Okey. It is positive when X apa? Dia meningkat. Bila? Selepas 3 ni kan daripada X sampai sini. Adakah dia termasuk 3? Tak termasuk sebab dekat titik 3 tu dia kosong. Kat sini. Kita dah kata dia kosong pada 3. Okey, boleh tak macam tu? Maksudnya sekarang kita nak tahu bila kita nampak kita punya satu point tu, bila dia punya tangent tu melintang, dia ialah 0. Bila dia meningkat, naik ke atas, dia ialah positif. Dan bila dia turun ke bawah, dia ialah negatif. Macam tu kita nak tahu. This is the tangent. Tangent dia. Ini tangent dia. Macam kalau kita tak apa. Saya rasa okey tak? Faham tak? Dekat mana dia does not exist? Ada tak? Yang keempat. Semua titik ada diplotkan kan, betul tak? Tak ada satu pun titik yang ada berlubang ke apa ke kan? Jadi kat situ kita tak boleh nak cakap sebab kenapa boleh je kita cakap does not exist tu bila dia dekat garisan, contohnya dekat sini kat sini kan kita kata dia does not exist bila yang ni dengan yang ni belakang ni kita tak tahu kan nilai ni. Tapi disebabkan maklumat ni kita tak tahu daripada berapa titik ni dan kita boleh anggapkan yang dia terus meningkat ke atas. Boleh? Jadi kat situ does not exist-nya tak wujud. Boleh. Okey. Okey macam okey. Bolehlah kan? Tak apa. It's okay. Sebab sebagai kalau macam orang tu, ni baru satu contoh. Okey, kita move to another contoh. Untuk tutorial 4 ni. Okey, untuk tutorial 4 ni sama juga. Kita kena jawab soalan yang sama juga. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kita kena uji dekat kita punya graf B ni. Break B ni Okey, so sekarang sebab maklumat kat belakang ni kita tak tahu, so kita anggapkan graf ni akan terus meningkat ke atas dan yang ini juga dia akan terus menurun ke bawah. Okey, dekat sini saya nak tanya dekat mana dia equal to 0? Kita cari tangent dia yang melintang. So melintang tu selalunya dia ialah pada titik maksimum dan titik minimum. Macam yang dekat sini, minimum dia mesti melintang.
Okey, jadi kat situ kita tahu dia 0 when bila? When Y sama dengan 2. X is X. equal to, kita tengok domain. 2. Domain dia. Domain tu ialah X. State the domain. Jadi kat situ dia 0 bila tu? Bila tu amal tadi amal ya? 2, madam. Bila X sama juga dengan 2. 2. Okey. When X is equal to 2, ada tak lagi? Negatif 2. X Amar, X. Jangan tengok dekat Y. Negatif tu ialah Zero. nilai Y. 0 betul madam? 0 kan? Jadi kita tahu dia punya maksimum pada 2. Okey, dekat situ dia punya tangent melintang. So dia 0. Macam tu juga untuk minimum. Dia punya tangent pun melintang juga. So dia 0 juga. So ini ialah pada titik 0 dan 2. Nampak tak kat situ? Kita nak tulis nilai X tu. Domain dia, state the domain. Okey, so yang kedua. Bila masa dia positif, kita jawab satu-satu soalan ni. Dia minta dekat mana dia positif, negatif, 0, does not exist. Okey, dia positif dekat mana? Cari garis yang, cari tangent dekat mana yang tangent dia meningkat. Increase. Kat mana? Kita tahu dia meningkat, nilai dia meningkat daripada sini ke atas kan? Betul tak? Dia meningkat ni. Okey, when X ni macam mana? Dia tidak termasuk 0 dengan 2. Betul tak? Tetapi dia di antara 0 dengan 2 ni dia meningkat graf ni. Graf ni kan increase. Dia positif bila dia meningkat. Okey. So sekarang dia meningkat pada titik apa tu? Di antara kan? Betul tak? 0 dan 2. Macam tu. Di antara 0 dan 2. Betul? Dia tidak termasuk 0, tidak termasuk 2 kerana 0 dengan 2 ni dia punya gradient 0. Boleh? Ada soalan tak dekat situ? Tak ada. Okey. So yang ketiga, bila masa dia negatif. Kita jawab yang ni pula. Bila masa dia negatif. Bila dia menurun, betul? Dia menurun dekat mana? Mula-mula kita tengok graf ni dia menurun dekat sini. Sebelum 0. Jadi kita nak tulis tu macam mana? X sebelum 0. Sebelum 0 macam mana nak tulis? X lebih kecil 0. Betul Amar. X lebih kecil daripada 0. And another one. Dia ada menurun lagi satu kat sini. Selepas 2. Betul? Jadi and X lebih besar 2. X lebih besar daripada 2. Okey. So yang keempat, kita jawab pula yang keempat. Does not exist tu wujud tak kat situ? Sebab semua titik ni diplotkan. Dekat mana yang gradient dia tak wujud? Dia tak ada gradient. Dia ada kat sini tak ada. Semua ada gradient. Di mana yang sebelum ni negatif turun ke bawah. Lepas tu dia meningkat naik ke atas, dia positif. Okey, kat sini dia 0 dan ini menurun. Okey, sekarang kan kita boleh relate benda ni dengan contohnya dengan ekonomi lah macam tu. Okey, tak pun dengan kes COVID ke macam tu kan. Okey, so sekarang kita punya keuntungan tu kan kat sini daripada mula-mula kita berniaga, contohnya dulu-dulu bila kita buka perniagaan kita, keuntungan kita menurun sampailah satu zaman dekat situ dia tak ada perubahan. Lepas tu dia start meningkat, dia positif. Lepas tu sampailah satu titik tu, dia tiada perubahan. Lepas tu bermula daripada sini, dia akan terus menurun. Macam tu. Keuntungan kita menurun. Macam itulah.
Jadi kat situ relate-nya, bila kita rugi, dia menurun, dia ialah negatif. Bila dia meningkat, dia ialah positif. Macam tu. Tetapi bila kes COVID-nya pula, kita nak tengok menurun tu. Kita tak nak tengok yang meningkat tu. Betul tak? Kita kena pandai relate-kan. Okey, dekat situ lah. Macam tu lah juga kita tengok untuk gradient ni. Kecurunan kita menurun ke meningkat. Macam tu. Okey. Boleh teruskan? Dekat sini. Kalau kita tengok seterusnya. Okey, dekat sini. Kita nak jawab soalan yang pertama, kedua, ketiga, keempat tu juga. Okey, kat sini kan kita tengok. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Yang pertama tadi ialah soalannya ialah bila masa dia zero. Yang kedua ialah bila masa dia positif. Kita tengok domain dia. Yang ketiga ialah bila masa dia negatif. And yang keempat ialah bila masa dia does not exist. Okay, now we determine our graph. Okay, dekat mana dia zero? Dekat sini dia jelas tau. Dia jelas dekat situ ada garis yang melintang kat situ. Betul tak? So how can we conclude when it is zero when apa? When apa? Siapa boleh bagi? Kita tengok graph C Sekarang ni C. Dia zero when mana? Gradient dia zero when X X sama dengan kosong. Okey. Dia sama dengan kosong betul dekat sini. Tapi yang sebelum ni pun melintang juga dia apa? Macam mana kita nak conclude tu? Kita nak cakap semua. Sorry. Okey, macam mana kita nak cakap tu? Negatif infinity. So, kita nampak dia melintang pada X yang ni. Macam mana tu? X lebih kecil dari kosong. Yang bersuara tu siapa? X lebih kecil daripada kosong tu termasuk kosong ke tidak? Tak. Okey, betul? Tak nampak lah, tak keluar nama. Siapa tu? Saya Syasha. Syasha. Kenapa kan tak keluar nama lah hari ni dia punya website. Tadi Amar cakap ada nama. Syasha. Okey. So sekarang betul. Syasha, kenapa Syasha kata dia less than zero? Sebab yang point tu dia tak ada kali hitam. Betul, betul. Sebab dia tak diplotkan pada titik kosong. Nampak tak kat sini? Dia berlubang ni kan? Betul? Okey. So, bila masa dia sekarang ni kita nak tahu positif. Positif ada tak dia meningkat? Nampak tak? Ada graf yang meningkat dekat sini. How can we conclude this? When X, macam ni kita nak kata ni. Dia meningkat bila dekat sini kan? Nampak tak kat sini? Ini X dia yang mana? X dia daripada sini dan seterusnya kan? Betul tak? Dia terus meningkat. Kita anggapkanlah macam tu. Okay, so sekarang dia terus meningkat ni. So this is the domain tu dekat sini. Kan, nampak tak? So macam ni kita nak tahu tu. Dia positif bila X. Jap. Tak dengar. Lebih besar 2. Lebih besar daripada? 2. Tengok X dia tu Amar. Dia mula dengan berapa ni? Dia meningkat pada titik Kosong. Jadi dia ialah X lebih besar daripada? Kosong. Lebih besar tu termasuk kosong ke tidak Amar? Tak termasuk. Tak termasuk sebab pada titik kosong ni dekat atas ni berlubang, dekat bawah ni pun berlubang. Dia tak diplotkan pun pada titik kosong. Nampak tak kat situ? Sebab saya ada anak tingkatan 1, anak sulung saya. Lepas tu kebetulan dia pun tengah belajar juga kat sini. Dekat sini ada kosong. Lepas tu bila dia bertindan dekat sini. Okey, saya tengok kamu dah belajar dah ni tingkatan 1 punya matematik. Kalau kat sini X, kalau kat sini ialah 1. Jadi X tu lebih besar sama juga dengan 1. Nampak tak kat sini kan? Dia bertindan dekat sini. Intersection point dia. Betul tak? Kamu belajar kan benda tu? Belajar madam. Ke kamu matematik lain? KSSR ke KSSM ke?
Ada kan topik ni, tingkatan 1 punya matematik. Saya tengok. Yang berlubang ke, penuh ke. Dah lupa madam. Ada kan? So saya tengok, belajar rupanya. Macam tu. Tapi tak apa, it's okay. Sebab kalau kita tingkatan 1 masuk tingkatan 2 pun pelajaran tingkatan 1 lupa Betul tak? It's normal. Kita kena sentiasa diingatkan. Kita manusia kan? Okay. Sebab saya ni ingat, sebab saya setiap tahun saya ajarkan kelas. Okay. So sekarang, bila masa dia negatif, ada tak? Ada tak pada mana dia menurun graf ni? Wujud tak? Tak. Tak ada. So, tiada. So, negatif. So, dia tak ada. Does not exist for negatif tu. Tak wujud. Okay. Jadi, kalau kita ada matematik sekarang ni, boleh ada jawapan yang tak wujud pun. Jadi, kita kena percaya diri lah. Confident. Saya kata ni tak wujud. Okay. Sebab memang nampak pun dia tak wujud kat situ. Okay. So, yang keempat tu. Dekat mana dia tidak ada diplotkan? Wujud nilai X dia tak ada. Di sepanjang-panjang ni, ada tak nilai X yang tidak diplotkan? X sama dengan kosong. Yes, you are right. Syasha Syasha kalau dia nak Syasha bercakap, nama tak keluar Syasha. Okay. So, this is the answer. Answer dia ni. Okey, jadi kita faham sebelum kita belajar differentiation, kita kena tahu dekat graf tu, bila dia menurun tu kita tahu kita punya F prime X tu bila dia menurun, F prime X tu ialah negative number. Bila dia meningkat, pembezaan pertama dia mesti positive number. Dan bila dia tegak ataupun dia ialah satu titik yang dekat sini ataupun dia ialah satu titik yang dekat maksimum. So yang ni kita kata dia punya F prime X dia mesti sama dengan kosong. Maksudnya dia punya pembezaan dia ialah kosong. Pembezaan untuk yang menurun ni ialah negatif dan pembezaan untuk yang meningkat ni ialah positif. Okey. Finish with soalan yang pertama. Harap faham Kita pergi dah slow-slow sangat ni penerangannya. Okey, so kalau kita nampak graf tu dia menurun, kita tahu pembezaan dia negatif. Okey, kejap saya tengok soalan hari tu, soalan tutorial 3. Bila kita tengok soalan macam ni, soalan tutorial 3 yang nombor 9 hari yang kita tak jawab tu dia kata pembezaan pertama dia dekat mana yang tidak tertakrif pada titik 4 sampai 6 ni, dekat mana yang dia tak tertakrif, dekat mana? Siapa boleh cakap? It's not defined. Kat mana? Kalau nombor 9. Tutorial 9 tutorial 3. Dekat mana yang dia tak tertakrif? Siapa tahu? Kalau ikut kita punya definasi tadi tu, kita nampak kan semua nombor ni daripada negatif 4 sampai 6, semua dia ada diplotkan betul. Dekat sini pembezaan dia bila dia maksimum dekat sini pembezaan dia apa? Maksimum kat sini pembezaan dia ialah kosong. Dekat sini juga pembezaannya ialah kosong. Sini kosong sebab dia melintang kan. Dan dekat sini okey dia berakhir kat situ. Jadi ada tak dekat titik mana yang dia tidak tertakrif tu? Maksudnya kita nampak semua dia diplotkan. Jadi dia tertakrif pada semua keadaan. Betul tak? Betul.
Okey. Tak apa. Kita pergi tutorial 4. Tadi tu 9 ni apa soalan 10? Okey, ni horizontal tangent. Dekat horizontal tangent ni, kita tahu pada pembezaan pertama dia ialah kosong. Yang ni kita tengok nanti kita tengok. Nanti kita belajar maksimum, minimum punya titik, kita baru boleh jawab yang ni. Okey, tutorial 4. Okey, so kita pergi yang kedua. Okey. Yang kedua ni, kita kena guna first principle. Ingat balik, first principle, buka balik nota, dia punya rumus apa? Limit H menghampiri kosong. Kat sini apa lagi? F X campur H tolak F X bahagi dengan H. Ini rumus untuk first principle. Okey, semalam yang soalan attendance tu pun ada satu soalan untuk first principle. Dapat jawab tak? Dapat. Dapat. Nanti kita tengok jawapan akhir sepatutnya apa yang dekat situ Okey. So sekarang dekat sini find the gradient untuk dia by using differentiating. Kita nak differentiate dia menggunakan first principle. Masukkan dalam ni. So dia ialah apa ni? Limit H menghampiri kosong. Okey, so sekarang fx kita ialah 3x kuasa 2 tolak 2x kan. Okey, jadi sekarang kat belakang kita dah dapat dah. Tolak. Dia buat kurungan sebab kat dalam ni ada tolak, ada tambah. Sebab kat sini tolak. Bila kat situ saya memang suruh student buat kurungan supaya kita bila kita buka kurungan tu ada tolak-tolak akan jadi tambah. Okey, kat sini 2x tambah 1. Tutup kurungan. Okey, so sekarang dekat situ by using this formula we know that ni bahagi dengan H. Dekat depan ni apa? Okey, dekat depan tu ialah apa? Siapa tahu? Kita kena masuk fx campur H. Bila fx campur H, okey, jangan tinggalkan soalan sebab tak tahu nak gantikan fx campur H. Sekarang fx campur H, kita tahu ada x. Ada berapa x kat situ? Ada 1x, ada 2x. Okey, boleh tak kita buat dia ialah 3. Okey, kat sini ialah x campur H. Tempat x tu ganti dengan x campur H. Sebab tempat x tu sekarang ialah x campur H. Okey, dia ialah x campur H kuasa 2 tolak 2 x campur H campur 1. Kat sini ialah x campur H x campur H. Okey, kat sini depan sekali ada limit. Limit H menghampiri kosong. Sampai sini ada soalan. Dapat buat yang ni, ada markah. Okey, sekarang X campur H tu nampak tak? Bentuk dia sama je dengan yang belakang ni. Cuma dekat tempat X tu, kita ganti dengan X campur H. Okey, kat sini sebab dia kuasa 2, so kita letak kuasa 2 kat atas tu. Dan kat situ pun ada 2X. X tu kita ganti dengan X campur H. Buat kurungan. Sentiasa buat kurungan sebab kita akan kembangkan dia nanti. Okey, sampai sini understand? Kita guna first principle ni. Any question? Okey, so sekarang dekat situ kita nak cari apa? Limit dia kan. So saya kembangkan lagi lah. Okey, saya tak apa dia bertindan dekat atas soalan. Limit H menghampiri kosong. Cuba kembangkan yang dalam ni. Kembangkan. So kita nak selesaikan dah equation ni. So dia jadi apa? 3. Dalam dia ialah apa tu? Ni X campur H. X campur H darab dengan X campur H sebab dia kuasa 2 kan. Dia akan jadi apa tu? X kali X ialah X kuasa 2. Okey, kalau tak tahu sila kembangkan buat satu-satu. Buat satu-satu Ni, lepas tu kali yang ni kali ni. Yang ni kali dengan ni. Okey, so sekarang kat situ kita akan dapat campur 2X H campur ni saya dah skip yang ni. Kalau kamu tak biasa, kamu kena buat satu-satu. Campur dengan H kuasa 2. Okey, dekat situ settle yang ni, kembangkan mesti dapat yang ni.
Okey, tolak dengan, okey kat sini kita buka kurungan ni. Dia ialah 2x, okey, tolak tambah dia ialah tolak. Dekat situ memang sentiasa kena hati-hati. Tolak tambah, 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 tolak, tolak Tolak tambah ialah tolak. So 2 kali H ialah 2H. Sekejap saya kecilkan sikit H ke atasnya. Okey, kalau ada apa-apa soalan, please interrupt And kita ada satu kat belakang ni. Buat satu-satu, jangan gopoh. Okey, so sekarang kat luar, kat belakang ni pula kita tu buang dia punya kurungan. Dia jadi apa tu? Tolak 3x kuasa 2 tolak tambah. Okey, 2x tolak tambah tolak 1. Okey, matematik ni bila kita buat soalan, kita nampak soalan tu panjang, kita jangan give up. Sebenarnya dia mudah aja. Kita follow satu-satu. Kembangkan satu-satu. Jangan skip the step. Okey. Dan kita dapat equation macam ni. Betul tak? Okey, so jangan takut dengan equation panjang-panjang. Selesaikan dia. Okey, so sekarang dekat sini, buka ni. Buka kat sini kita nampak ada kurungan lagi. So kita boleh buka. So dia ialah apa tu? Dia ialah limit H menghampiri kosong. Okey, tapi sekarang kita tahu tak X kita ialah negatif 2 kat situ. Kamu dah ganti siap-siap ke kamu buat macam saya? Tidak tahulah, sebenarnya tak payah nak kembangkan sangat. Kat sini dah boleh ganti dah siap-siap. Saya tak perasan ni X sama dengan negatif 2. Kamu dah buat ke belum? Dah Dua ke madam, belum? dua. Amal dah buat dah Amal? Buat sama-sama madam ni. Okey, Amal terus ganti negatif 2 ke tidak kat atas tu? Tak, belum lagi. Belum. Belum. Okey, tak apa. Kita buat satu ni macam ni, satu lagi nanti kita buat, kita terus ganti negatif 2. Dia lagi mudah sebenarnya, terus ganti. Saya tak perasan, patutnya saya terus ganti je. Okey, tak apa, kita buat je. Kat sini saya ajar macam mana kalau kita tak ganti kita tak ada negatif 2 kat situ. Okey, so sekarang dekat situ dia kat sini ialah kita kembangkan 3x kuasa 2 campur 2 2 kali 3 ialah 6. 6 X H campur 3 H kuasa 2. Okey, dekat sini kita nampak tak kat sini kan? Sebenarnya ada benda yang kita boleh eliminate. 1 dengan 1 terhapus. Okey, negatif 2X dengan 2X pun terhapus juga. Jadi yang tinggal dekat situ ialah tolak 2H tolak 3X kuasa 2 bahagi dengan H. Okey. So dekat sini yang ini pun hapus. Tak ada dah. Tambah 3x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2 selesai. Jadi yang tinggal kat dalam tu ialah 6xh campur 3h kuasa 2 tolak h kuasa 3. Okey, dia ialah limit. Okey, boleh tak kita faktorkan h tu keluar? Faktorkan h keluar, jadi yang dalam tinggal apa? 6x campur 3h tolak 2 bahagi dengan H. Kat sini. H terhapus. So yang tinggal apa? Kat situ yang tinggal apa? Okey, H kosong. Jadi kat situ 6x. Ini H ni kita gantikan kosong. Jadi dia ialah 6x tolak 2. Okey, oleh kerana soalan kita ialah x sama juga dengan negatif 2. So kita gantikan x sama juga dengan ni. X ni sama juga dengan negatif 2. Jawapan akhir kita apa? 6 kali negatif 2 tolak 2 berapa? Negatif 14. Negatif 14. Jaya tutorial 4. 14. Betul? Negatif 14. Okey, yang ni kalau kita tak ganti X sama juga dengan negatif 2 awal-awal. Tapi sebenarnya soalan ni, okey, jom kita buat. Bila kita gantikan dia awal-awal, dia mudah je. Okey, dia ialah limit
H menghampiri kosong. Okey, kat situ kita boleh gantikan X tu awal-awal. Tapi kita janganlah ganti awal sangat. Kita kena letak dulu sama juga. Dia ialah 3 X campur H kuasa 2 tolak 2 X campur H. Dia sama juga tadi. Campur 1 tolak dengan dalam kurungan. Dia ialah apa? Dia ialah 3 X kuasa 2 tolak 2 X campur 1 bahagi dengan H. Okey, dekat sini boleh tak gantikan X sama juga dengan negatif 2 dekat semua X yang ada. Okey, kat situ dia jadi apa? Dia jadi limit H menghampiri kosong. Kat sini ialah 3, dalam ni ialah negatif 2 campur H. Sekarang saya gantikan semua X dengan negatif 2. Kuasa 2 tolak, okey kat sini ialah 2 negatif 2 campur H campur 1 tolak dengan, okey gantikan dalam ni negatif 2, dia jadi apa semua dalam ni? Negatif 2 kuasa 2 ialah 4, 4 kali 3, 12. 12 tambah 4, 16, 17. Betul tak dalam ni 17? Sila simak. Betul tak? Ini semua gantikan negatif 2 dalam ni. Betul tak dapat 17? Siapa dapat? Cepat. Betul tak? Ni kuasa 2 ialah 4. 4 kali 3, 12. Okey, betul ya? Okey. So sekarang ni boleh buka kurungan lah. Kalau tolak tambah tolak. Okey. So yang tinggal ialah yang dalam ni je. So yang dalam ni kita boleh selesaikan dia. Tapi nak selesaikan dalam tu, ingat balik algebra. Bila kita ada kuasa 2, selesaikan dalam kurungan dahulu. Which is kat situ akan jadi limit H menghampiri kosong. Ini pun sama. Buat negatif 2 campur H darab dengan negatif 2 campur H untuk kembangkan dia yang ini. Okey, yang ni bila kita kembangkan kita dapat apa? Yang ni kembangkan ni kita akan dapat negatif 4 kuasa negatif 2 kuasa 2 ialah 4 campur, kat situ akan jadi tolak 4 H campur H kuasa 2 tolak tambah 4 tolak tambah tolak 2 H campur 1 tolak 17 bahagi dengan H. Okey. So sekarang dekat situ H tu bahagi dengan H. Okey, kat sini okey, kita nampak tak belakang ni ada benda yang kita boleh simplify, tapi kat depan ni kita selesaikan dulu. Limit H menghampiri kosong. Okey, kat sini ialah 3 kali 4, 12 tolak 3 kali 4, 12 H 3 kali 1 tambah 3 H kuasa 2 tambah 4 tolak 2 H campur 1 tolak 17 bahagi dengan H. Okey, so sekarang 12. Kat sini ada 12. Kita ambil semua nombor genap. 12 campur 4, 16. Campur 1, 17. Tolak 17. So, eliminate semua nombor-nombor ni. So, yang tinggal sekarang ialah, okey, kita letak sebelah sebelah ni. Ia ialah limit H menghampiri kosong. Selesaikan. Negatif 12, ada tak H yang lain? Tolak 2. Okey, dia ialah negatif 12 tolak 2 H. Iaitu apa? Negatif 14 H. Betul tak? Yang ni dengan yang ini. Sebab dia H dengan H kan. Okey, dia tambah 3 H kuasa 2 bahagi ni kuasa 2.
Kuasa 2 bahagi dengan H. Okey, bila kita dapat macam ni, gantikan X, H kita kosong kat sini, so dapat 0/0. Jadi 0/0 kat situ kita tahu dia ialah factorization. So kita kena faktorkan H keluar. Okey, faktorkan H keluar. Yang ni kan kita letak kat atas. Jawapan yang ni kita selesaikan kat atas. Okey, yang ni akan letak H kat luar. Yang tinggal kat dalam tu ialah negatif 14 campur 3 H bahagi dengan H. Okey, baru boleh eliminate. So yang dalam tu gantikan H dekat dalam tempat ni. H kosong sampai dalam tu. So dapat akhir sekali jawapan kita ialah negatif 14. Jawapan dia sama juga, negatif 14. Okey, so ada apa soalan tak? Bila kita gantikan X siap-siap dengan kita gantikan X di hujung, jawapan dia tetap sama. Apa-apa pun yang dia punya kunci ialah confident. Aku boleh jawab ni. Senang je ni. Dia nampak panjang tapi sebenarnya dia ialah algebra manipulation. Bila dia algebra manipulation, ikut step dia. Selesaikan dalam kurungan dahulu, dalam kurungan macam tu. Kalau ada darab 3 kat luar, kurungan ni selesaikan dulu sampai semua tak ada kurungan. Lepas tak ada kurungan, so we can simplify nombor dengan nombor, H dengan H, H kuasa 2 dengan H kuasa 2. So kita dapat yang ini pula. Kita boleh simplifykan dia. Bila macam ni keadaannya, so sekarang kita gantikan H, so kita dapat 0/0. Jadi untuk matikan H bawah dengan yang atas, jangan simply matikan macam tu. Kita kena faktorkan H keluar baru boleh eliminate. So that yang akhir sekali jawapan kita sama je, negatif 14. Any question for this? Buat satu per satu. Boleh? Okey. So boleh tak kita tengok soalan dekat dalam Ulearn kan? Sepatutnya jawapan untuk attendance tu apa? Sekejap ya, saya tengok Ulearn. Attendance ni kan? Okey. Nampak tak Ulearn saya? Dia tengah working. Okey, Ulearn saya ni. Saya nak okey, untuk yang ni find first derivative. Okey, yang ni soalan ni. Soalan ni memang guna limit H menghampiri kosong tu. Okey, untuk soalan ni jawapannya sepatutnya berapa? Kena guna limit. Berapa? Siapa yang bersuara tu? 2x, madam. Betul Amal. Kita kena dapat 2x. Fx campur H tolak Fx bahagi dengan H. Di sini kena dapat jawapan akhir dia ialah 2x. Buat sampai dapat. Kalau tak dapat, tanya kawan. Kalau tak dapat juga tanya kawan, boleh tanya saya. Untuk selesaikan guna first principle. Kalau soalan nombor 2 ni, dia suruh cari first derivative, guna rule. Guna rule tak payah guna yang ni. Tak payah. Untuk yang ini tak perlu guna ni. Untuk yang pertama ni saja guna ini. Okey. So, kita pergi ke soalan tutorial balik. First principle kita tu tak selesai. Ada lagi satu soalan guna first principle. Okey. Untuk yang ketiga ni, guna first principle. Sekarang buat. Nanti jawapan akhir dia guna first principle. Kat situ ialah limit H menghampiri kosong, H menghampiri kosong, Fx campur H tolak Fx bagi dengan H. Yang ni kan guna first principle. Untuk yang ni nanti akan dapat jawapan akhir dia negatif 6. Buat sekarang. Gantikan dalam ni. Buat sekarang. Guna first principle. Guna rumus ni. Sila ambil pen. Kalau ada yang tengah terbaring atas katil tu, lawan. Bangun. Kita nak dapat A calculus kan, kita tak nak ulang kan, kita nak dapat dekan kan. Kerja dekan. Nanti kita degree, kita nak tak nak ambil calculus lagi kan, kita nak wave masa degree. Kalau calculus kita dapat C kat atas, kita boleh wave untuk calculus. Dah tak jumpa dah subjek calculus. Sila bertindak sekarang. Nanti bila kita ambil degree, kalau kita kena ambil calculus, nanti tengok kawan yang tak ambil calculus, dia dah fokus dah dekat subjek lain dan dia boleh grade pun dalam masa setahun setengah je degree dia buat.
Sebab banyak subjek yang dia boleh waive. Okey. Sila buat Saya pun buat. Kita buat sama-sama. Nanti kita semak each other. Sila buat. Dapat tak negatif 6 jawapan A ni? Sila buat sekarang. So saya pun buat juga Nanti kalau ada soalan boleh tanya, kenapa saya punya macam ni? Kenapa kamu dapat macam tu? Boleh. So kita tak nampak kan kalau kita ada kelas fizikal, saya bagi pen ni suruh kamu tulis kat depan so that kita tahu step by step tu kamu dapat. Okey, kat sini akan dapat 6. Negatif 6. Kalau tolak yang ini, sentiasa buat kurungan. Ni tolak kat sini ni, yang ni. Sentiasa buat kurungan. Jadi masukkan semua balik. Okey. So yang ada kurungan tu cuba buang kurungan tu. Next step. Okay, bila keadaannya macam ni, so kita boleh terus eliminate sebab atas ni dia bukan dalam satu sebutan, dia ada single term je kat situ. Kat situ boleh terus eliminate, so dia dapat negatif 6. Okey, siapa yang dah buat? Ada soalan tak? Dapat? Dapat. Okey, good. Kalau yang ada soalan boleh tanya tau. Okey, so sebelum tu kita pergi ke soalan B pula. B tu macam mana tu? Okey, boleh kita move ke soalan B. Dapat Okey, untuk soalan B. Kita ada macam ni. Okey, untuk macam ni sebenarnya depend on you. Kalau kamu rasa kamu nak kembangkan, tak nak ada kurungan-kurungan macam ni, bila dia dalam bentuk macam ni dia lagi mudah nak selesaikan kan. Okey, kalau yang ni kita boleh tak ubah equation ni? Kita kembangkan dia. Bila kita kembangkan dia jadi apa ni? Okey, kat sini. Kalau kita biarkan negatif tu kat luar dulu, kat dalam tu kita selesaikan. 4x darab x dapat apa? 4x kuasa 2. 4x kuasa 2. Lepas tu kali 2. 4x kali 2. 8x. 4x kali 2. Tambah 8x. Kat situ tolak. Betul. 7x. Saya salah beritahu saya baru buat ni sama dengan kamu. Yelah tahun lepas saya dah buat lah tapi dah lama kan. Okey. Macam tu betul tak? Okey. So sekarang dekat situ kita tahu dekat sini dia ada negatif kat luar. So dia ialah apa tu? Negatif 4x kuasa 2. Okey, kita ada 8x tolak 7x. So dia ialah apa tu? 15x. Tolak x kan? 8x tolak 7x ialah dia tambah x kan? 1x je kan? 8 tolak 7 ialah x kan? Tapi sebab negatif ada kat luar, so dia ialah tolak x. Boleh tak? Saya skip ni. Saya tak buat satu-satu. Terus. Boleh
Kenapa saya dapat negatif X tu, faham Faham. Okey. Lepas tu kat sini tolak, lepas tu kat sini ada negatif kat luar ni. So dia dapat tambah 14. Okey. Okay, so instead of we are using this, sekarang kita guna equation yang baru kita kembangkan sebab ada kurungan-kurungan macam tu bila nak masukkan X campur H tu dia ada kesukaran sikit. Okay, so sekarang kita guna yang ini. So boleh tak kita cari guna first principle? Okay, ialah limit H menghampiri kosong. Masukkan nilai tu. Jom buat sama-sama. Ni ialah, okey, kita tulis balik rumus tu. Nak ingat rumus kan? X campur H. Tak ingat pun tak apa. Tapi kita nak gunakan kita punya saraf dalam kepala tu kan, nak ingatkan. Kalau dulu-dulu kan kita tak ada, kamu zaman digital. Saya dulu tak ada telefon handphone kan. Jadi semua nombor pakcik, nombor pak ngah, nombor kawan semua saya ingat. Sekarang kan dia macam memori kita dalam kepala tu kan kita tak guna sangat kan untuk mengingat nombor. Okey, so sekarang kita cuba hafal rumus ni. Even though kita boleh buka buku, cuba hafal. Tapi nanti bila exam tu, kalau nak buka-buka lah. Okey, untuk to be confirm kan. Okey, so this is the rumus. Okey. Lepas tu apa? Okey, so sekarang kita guna yang ni. Kita guna rumus ni. Okey, kita masukkan limit H menghampiri kosong. Gantikan dalam rumus ni. Okey, fx campur h kat situ. Buat. Kita buat sama-sama. And when we have tolak dekat sini, sekarang kita dah sampai dekat tolak ni. Sebab kita dah ganti x campur h dalam sebutan ni semua. Ni kan rumus dia sama. Kita tak ubah apa-apa tu pun. Cuma tempat x tu kita dapat letak x campur h. Okey, so sampai 14, sampai buat salin semua sampai 14. Okey, so sekarang kita sampai dekat simbol tolak. So masukkan semua equation kita fx ni. Iaitu yang dalam petak ni. Iaitu tolak ni kurungan ni. Tolak 4x kuasa 2 tolak x campur 14. Okey, kita bahagi semua ni dengan h. Okey, saya boleh padamlah yang bawah ni. So, selesaikan tu. Selesai sekarang. Kembangkan, buka kurungan, buat sekarang. Saya doakan orang yang buat ni insya-Allah calculus je A. Memang A lah. Kalau tak dapat A tu ada hikmah. Okey. Buka kurungan buka kurungan. So kamu buat kamu buat. Saya pun buat juga. Okey, so kat sini tolak 4. Ni buat kembangkan dia, darabkan dengan diri dia sendiri, iaitu kita dapat x kuasa 2 campur 2x h campur h kuasa 2. Okey, kat sini buka kurungan, tolak x tolak h campur 14. Kat sini buka kurungan. Tambah 4x kuasa 2 campur x ni tolak 14 bahagi dengan h. Okey. Okey. So sekarang dekat situ cuba kita buka kurungan ni pula. Dia sama juga dengan okey, ini ialah negatif 4x kuasa 2 tolak 8x h tolak
H kuasa 2. Okey, dia ialah tolak X tolak H. Okey, kat sini kita nampak tak? Ada benda yang boleh eliminate ni. Okay. Kat sini pun ada tolak X tambah X. So yang tinggal kat dalam tu ialah apa sebenarnya? Tolak X ni dah tak ada. Okey, yang tinggal ialah tolak H ni. Tolak H dengan yang ni. Tambah 4X kuasa 2 bagi dengan H. Okey, sampai sini ada soalan. Kalau saya salah, bagi tahu tak? Madam, Ah, yang negatif 4x dengan 4x tu boleh padam kan? kejap lagi. Dekat mana? Kat mana? Kuasa 2 ni yang 4X kuasa 2 dekat depan dengan belakang ni kan? Ha. Maksudnya tu. Ni. Okey, dengan ni kan boleh padam. Okey, betul? Yang tinggal yang dalam ni je yang tak boleh padam lagi kan? Okey, jadi yang tinggal ialah apa? Limit. Okey, kat sini ialah tolak 8X H tolak 4H kuasa 2 tolak H bahagi dengan H. Okey, sekarang bila kita masukkan H sama juga dengan kosong dekat tempat H ni, H ni dan H kat bawah, kita dapat kosong per kosong. Oleh sebab kosong per kosong, kita kena faktorkan H keluar. So kat situ ialah limit H menghampiri kosong. Okey, keluarkan H. So kita dapat negatif 8X tolak 4H. Ni kalau keluarkan H tolak 1. Betul tak? Bahagi dengan H. We can eliminate H. Then we get what? Masukkan H kosong dekat tempat H ni. So kita dapat jawapan kita akhir sekali apa? Apa dapat? 8x tambah 1 minum. Tolak Okey, boleh. Okey, selesai yang B. C macam mana C? Dia ada X kuasa 3 tu. Bila X kuasa 3 kat belakang tu, sila selesaikan. Sekejap C ni dia ada kuasa 3 kat situ. Dia challenge dia dekat mana nanti? Dia punya challenge ialah limit H menghampiri kosong. Kat situ kita ada X campur H tolak X campur H kuasa 3. Lepas tu kita ada tolak X tolak X kuasa 3. Bahagi dengan H. Nak buat sekarang? Sila buat. Dekat situ kuasa 3 ni. Boleh tak saya letak kuasa 3 ni? Dia ialah X campur H kali dengan X campur H kuasa 2. Okey. Kan? Dia sebenarnya ialah X campur H kali X campur H kali dengan X campur H. Bila dia kuasa 3, dia macam tu. Okey, so sekarang bila kita darabkan dua ni kita selesaikan untuk dua yang depan tu dulu. Kita selesaikan untuk dua yang depan ni dulu. Jangan selesaikan untuk yang ni. Dapat apa? Sila buat sekarang. Jom kita buat. Buatlah. Buat dulu.
Yang depannya akan dapat X kuasa 2. Depannya saya dah selesaikan yang okey, barulah darab dengan X campur H. Dapat apa tu? Memang nak tak nak kena buat satu per satu. Okey, buat satu per satu. Ni, sekejap. Kita selesaikan dulu. Kita ialah apa ni? Ni darabkan. Dia akan dapat. Jangan give up dapat soalan macam ni. Dia sebenarnya nak menguji kesabaran kamu. Tak ada apa pun. Ni darab dengan X. Lepas tu darab dengan H. Campur dengan. Ni pula darab dengan X. Iaitu. Itu darab pula dengan H. Lepas tu darab dengan X. Itu darab pula dengan H. Kita dapat H kuasa 3 yang belakang ni. Okey, apa benda yang kita boleh tambah? Apa benda yang kita boleh tolak? Okey. Panjang ni. Okey, yang ni kan kita boleh selesaikan ni. X kuasa 3. Okey, nampak tak kat sini ada X kuasa 2H. Kat sini pun ada 2X kuasa 2H. 1 campur 2 ialah 3. 3 X kuasa 2H. Okey, so sekarang dekat sini kita ada X H kuasa 2. Yang ini pun kita ada H kuasa 2X. Yang ni sama ni. So dia ialah tambah 3X H kuasa 2. Okey ni kita letak X kat depan. Okey, campur dengan H kuasa 3. Okey, sampai sini kita dah tak boleh selesaikan lagi. Okey, so yang ni kita dah dapat. Kita dah kembangkan. Kat situ je dia punya difficulty. Okey, bila kita dah kembangkan tu, kita masukkan balik. Okey. Buat ke ni? Saya tengah buat ni. Sila buat. Siapa yang rasa macam, susahnya tinggalkan. Yang tu kan kamu belum rasa lagi cabaran hidup yang lagi besar-besar. Tengok persamaan matematik yang tak ada merugikan. Ni pun kamu tak nak selesaikan. Maksudnya orang yang tak suka cabaran dekat situ. Jangan haraplah nak panjat gunung ke. Lagi satu. Hari tu yang sesat dekat dalam paya apa kat belakang UTM tu. Kelas saya ke? Kawan Aras. Ha? Budak section 2. Section 2. Hati-hati ya, jangan pandai-pandai ya. Kadang-kadang kat belakang tu binatang apa pun kita tak nampak. Sebab dekat belakang tu dia besar tau tempat tu. Benahu. Jangan berani-berani. Okey. Kat sini. Okey, so sekarang kat sini kita dah selesaikan yang ni kan. Yang ni dia. Okey, so dekat situ dia ialah dia tolak tau kat depan tu. Bila dia tolak, kalau kita nak buka terus kurungan tu, boleh tak? Kalau kamu tak nak buka, tak apa. Dekat sini saya tahu bila dia tolak, jadi semua dalam ni kena darab dengan negatif. Bila dia darab dengan negatif, kat sini dia ialah tolak X kuasa 3. Saya tulis balik yang ni. Sebab yang ni ialah nilai yang ini. So, saya kembangkan. Okey, dia ialah tolak 3 X kuasa 2. H tolak 3 X H kuasa 2 tolak H kuasa 3. Okey, kat sini ialah tolak apa? Tolak apa tu? Tulislah balik yang ni. Darab ke dalam. Dia ialah tolak X tambah X kuasa 3.
bahagi dengan H. Semua tu bahagi dengan H. So kita tengok apa benda yang kita boleh eliminate dalam ni. Yang ini ada, kita boleh eliminate. Okey. Tambah X, tolak X pun ada kat situ. Apa lagi yang kita boleh eliminate? Dengar tak bunyi anak kucing? Dengar tak? Tak. Dengar ya? Sebenarnya tak tahulah kucing saya beranak. Hari ni pagi ni kita dapat baby baru. Okey. H. Lepas tu ada apa tu? Tolak kan yang ni. Tinggal yang ni kan? Yang ni ada tadi H tolak 3X kuasa 2. H. Lepas tu kita ada yang ni pula. Tolak 3X H kuasa 2. Okey, lepas tu kita ada kat sini. Tolak H kuasa 3. Bahagi dengan H. Okey, bila kita gantikan atas ni dengan H semua dengan kosong, bawah kosong dapat kosong per kosong. So that kita tahu kita kena faktorkan. Di sini ialah pemfaktoran. Faham yang saya kata kosong-kosong tu sebab kita relate dengan limit hari tu. Okey, kat sini bila kita faktor keluarkan H, jadi dalam ni tinggal 1 tolak so kita boleh eliminate. Yang tinggal hanyalah limit H menghampiri kosong. Nampak Okey, kat situ yang tinggal 1 tolak 3X kuasa 2 tolak 3X kali H tolak H kuasa 2. So that H semua ialah kosong. Yang tinggal dalam tu ialah H ni kosong. Yang sini pun kosong. Yang tinggal ialah 1 tolak 3X kuasa 2. So selesai. Ini ialah jawapan kita. Any question? Madam, boleh tolong explain yang bahagian atas kiri tu? Yang ni. Ni. Ha. Yang ni saya selesaikan untuk yang ni tau Amar. Yang ni. Sekejap saya buat merah. Saya selesaikan untuk yang ni. Ini Amar kena selesaikan X campur H kuasa 3. Okey, untuk selesaikan kuasa 3 ni, dia nak tak nak kita kena buat kurungan pertama, kurungan kedua, kurungan ketiga. Lepas tu kembangkan. Yang ni jawapan ni ialah saya darab. X darab X, lepas tu X darab dengan H, tu H darab X, H darab H. Tu saya dapat yang bawah ni. Bila dah selesaikan yang depan ni, dah selesai, kita dapat yang ini. Darab pula X kali dengan X, kita dapat X kuasa 3. X kuasa 2 kali dengan X, kita dapat X kuasa 3. X kuasa 2 kali dengan X kuasa 2 kali dengan H, kita dapat X kuasa 2H. Lepas tu buat pula untuk yang ini. 2XH kali dengan X, kita dapat 2X kuasa 2H. Lepas tu darab pula yang ni dengan yang ini. So kita dapat 2XH kuasa 2. So selesai yang ni, yang 2. So yang belakang 2 ni ialah H kuasa 2 kali dengan X, H kuasa 2 kali dengan H. H kuasa 2 kali dengan X, kita dapat H kuasa 2X. H kuasa 2 kali dengan H ialah H kuasa 3. Okey. Lepas selesaikan tu, kita nampak tak? Dekat sini, saya guna pen lain. Dekat sini yang ni, dia punya perkali belakang X kuasa 2H. Yang ni pun X kuasa 2H. Jadi dia sama, perkali dia sama. Jadi 1 campur 2, kita dapat 3X kuasa 2H yang tu. Yang ni yang depan saya tulis balik. Lepas tu, yang belakang ni pula XH kuasa 2 sama dengan XH kuasa 2. Walaupun ni kat H kat depan, ni kat belakang kan, tak apa. Kalau kita nak buat bentuk dia sama, kita letak H kat belakang. Okey, bentuk dia sama kan yang ni? Ni, dua ni.
Okey, jadi 2 campur dengan 1 perkali dia sama. So, kita dapat 3. X H kuasa 2. So, yang belakang ni H kuasa 3 ni saya tulis je balik. Dekat situ. Okey Amar? Faham. Jadi, dekat sini saya dah dapat jawapan ni. Ini ialah jawapan kepada yang ini. Kita tak boleh nak kecilkan lagi. Okey, bila kita dah dapat semua jawapan ni, pen apa lagi saya tak guna? Kuning. Okey, bila kita dah dapat jawapan ni semua ni, letak dia di tempat ini. Ini yang saya gantikan dia dekat dalam ni. Kenapa saya ubah semua simbol negatif kat depan? Sebab dia darab negatif kat luar. So, yang depan ni semua kena darab negatif. Okey, boleh Amal? Boleh, Madam. Okey, daripada sini, just gantikan je. Cuma kita replace yang ini. Yang ni the critical part. Yang warna kuning. This the critical part. Okey, then tak adalah critical sangat. Okey, kat situ kita buang kurungan semua. Selesaikan satu persatu seperti yang sebelum ni. Selesaikan. So, harap faham dan tiada lagi soalan panjang lah, tak nak. Jangan tahu. Kalau dulu masa saya SPM, saya tingkatan 4, saya tak suka add maths masa tu. Tapi cikgu tu dia punya pendekatan apa tahu. Dia buat apa? Okey, nombor pecahan lah. Maksudnya dia macam tu. Dia macam kelakar-kelakar sikit. Dia kata, nombor pecahan. Saya suka pecahan. Macam tu. Dia cuba ubah mindset kita orang. Okey, nombor ni alamak banyaknya sampai X kuasa 6. Tak apa, saya suka X kuasa 6. Maksudnya macam tu, bila diri kita sendiri, we break the barrier, kita suka keadaan tu, kita tak rasa benda tu susah. Kita rasa, okay, this is the challenge thing that I have to solve. Senang je ni. Macam tu, bila kita sendiri setkan benda tu senang, dia dah tak ada orang lain yang boleh, maksudnya macam tu lah. So, apa yang saya dapat dekat situ, bila kita nampak equation panjang-panjang macam ni, bila kita nampak orang-orang buat kan, alah senang je tu, dia selesaikan, nampak tu, tak, dia buka je kurungan tu, dia darab je X kuasa 3 ni, dia kembangkan, so dia dapat kuasa panjang-panjang, jadi dia cuba fahamkan tak apa orang tu buat. So saya pun boleh buat sebenarnya benda macam tu, macam tu. So kita break the barrier, tapi kita janganlah cakap, boleh nak cakap depan orang, if you are confident then you can talk. Tapi kalau macam saya lagi suka macam cakap dalam hati macam tu. Tapi sebenarnya kalau orang tu boleh cakap, okey, alah senang je tu, saya pun boleh buat, mesti ni saya buat. Sebenarnya that's confident level tu yang kita nak sebenarnya. Dia bukan menunjuk, tapi dia nak bagi tahu yang dia boleh buat. Jadi yang lain yang rasa macam tak confident semua ni kan, dia kena ada sifat macam tu tau. Dia boleh buat. Kena break the barrier. Buangkan sempadan tu. Kalau batu yang kata macam susahnya matematik apa semua ni, break the barrier. Kita boleh buat. Okey. Dah tak ada. Macam dulu kan bila saya pernah cerita tak? Saya kelas face to face. Masa tu saya jumpa ada student seorang ni. Dia bila kelas matematik saya, dia asyik keluar masuk. Dia kata dia pergi toilet. Betul lah, saya tanya dia, kenapa macam asyik keluar masuk? Dia macam mengganggu lah sebab dia orang kuliah dulu. Yang masa tu kelas saya dekat bilik kuliah 6. Bila dia keluar masuk, dia keluar dekat sebelah saya punya screen tau. Pintu dia kat sebelah screen saya. Dia mengganggu lah kawan lain. Lepas tu saya tanya dia. Lepas tu dia kata sebenarnya bila saya matematik punya kelas, daripada saya sekolah lagi, saya sakit perut, dia kata. Sebenarnya itu mindset dia. Dia matematik kelas je dia sakit perut. Memang automatically saraf dia, maksudnya macam benda tu masuk kelas matematik dia akan keluar masuk pergi toilet. Dia memang dia kata dia sakit perut. Jadi set dia punya mindset tu daripada dia sekolah lagi dia dah macam tu. Tapi budak ni dia rajin. Dia ada gambar dia dekat saya punya FB ke, saya ada letak dekat IG saya ke. Dia memang rajin. Sampai dekat bilik saya, dia datang untuk tanya soalan. Dia break the barrier. Even though dia sakit perut, mungkin dia nampak muka saya pun dia sakit perut mungkin. Tapi dia break the barrier. Dia lawan. Dia akan datang, dia bawa kawan lah. Dia kata dia tak boleh seorang-seorang. Okey lah, fine. Okey, kawan dia pun memang nak belajar, so dia bawa kawan. Okey. Apa yang saya nak cakap, budak ni sebenarnya dia pandai. Dia yang world skill punya, yang networking punya tu, dia ialah wakil UTM dan tapi dia tak dapat pergi sampai ke international punya level lah. Tapi dia ialah representative UTM masa tu untuk networking punya area. Dia pandai sebenarnya.
Cuma dia mindset dia tu, dia kena ubah sikit je. Macam tu. So kamu pun sebenarnya kamu pandai. Yang dapat diploma UTM ni, don't downgrade yourself because if I get student daripada bengkel satu, daripada diploma dan daripada mana-mana institusi pun, sebenarnya saya tengok programming yang dia hasilkan untuk bengkel satu adalah yang terbaik sebenarnya budak diploma kita. Dia rasa kacang je tu. Saya dah pernah buat diploma, masa diploma saya buat yang untuk bengkel satu punya degree. Ingat bengkel satu untuk degree nanti ada bengkel satu. Bengkel satu ialah buat programming, buat sistem macam projek diploma lah. Tapi sebenarnya projek diploma lagi difficult sebab bengkel satu ni dia untuk sekarang ni dia guna C++ je. Kalau kamu dah rasa buat projek diploma nanti kamu akan rasa bengkel satu yang masa degree nanti mudah. Jadi jangan abaikan programming ke, database ke, belajar betul-betul. Kita nak cari ilmu kan, mula-mula belajar memang tak nampak. Tapi bila kita buat projek diploma nanti, kamu akan relate balik. Oh, yang ni yang saya ajar belajar masa programming dulu, masih memang teringat. Dia masa belajar ni kita, apalah guna benda ni, rasa macam tak berguna je, macam bila lah aku nak guna benda ni. Tapi bila kita keep kita punya pengajaran ni, bila kita jumpa subjek-subjek lain, kita boleh relate balik. Oh, ini masa saya belajar dulu masa dalam programming. Okey, ini masa database hari tu ada belajar. Macam tu. Tapi matematiknya kat sini ialah kita develop the logic thinking. Tapi matematik yang calculus ni, bila kamu pergi higher punya tu, macam saya kata, artificial intelligence, when you involve in robotic, when you involve in modeling, buat training, maksudnya buat model untuk learn pattern. Okay, pattern ni, ini ialah defect pattern, ini ialah pattern yang kita nak. Kalau macam dekat kilang kan, kita nak tahu defect ke apa ke, sekarang dah tak pakai orang dah, dia guna kamera je. Bila kamera tu detect this is the defect item, dia akan lalu kat jalan yang lain. Maksudnya dia akan buang keluar. Kamera je detect. Kat situ kita ada guna matematik kat situ. Okay. Boleh relate lah. Matematik kat situ ada guna, programming, ada guna rule, ada guna knowledge base. Boleh relate balik apa yang kamu belajar bila kamu involve kat dalam keadaan-keadaan macam tu. Okay, so boleh kita pergi nombor 4. Yang ni yang kita dah belajar semalam. Okay, guna rule rule yang mana yang kita nak tengok ni, tengok balik nota. Okay, saya buka nota. Rule yang mana kita nak buat ni, ni kita guna rule. Okay, saya buka lecture balik ya. Kat mana yang kita nak kena guna ni? Okay, kita tengok lecture yang mana. Okay, rule tu ialah yang ni. Kita guna rule dekat constant rule, power rule, constant coefficient. Lepas tu dengan sum rule, product rule. Yang ni sampai sini kita belajar semalam kan? Okay, how to find the answer for differentiation using rule. Rule ni tak payah nak guna limit H menghampiri kosong tu. Okay, so sekarang dekat situ, tutorial 4. Okay, siapa tahu yang ini nilainya berapa? Yang pertama, A. Pembezaan dia, nilai dia berapa? Menggunakan rule. Ingat balik, tengok rule tu. Buka balik nota. 11 kuasa 2. Berapa tu Adi? 12 Tak dengar. kuasa 2. Apa? 12 X kuasa? 2. Betul? Ada soalan tak yang lain? Dapat yang lain ke? Ada tak? Tak ada. Okey, so sekarang yang ni pula. Dapat apa? Pembezaan dia. Buat 1/1. Guna rule. Okey, tadi yang atas ni, kita ambil 4. Lepas tu bezakan yang dalam tu, 3 letak kat depan. X, lepas tu 3 tolak 1 ialah 2. Okey, itu sebab dia dapat yang ini. Okey, yang ini pula. So, yang depan ni kita dapat apa? 4 pindahkan dekat depan, atas tolak 1. Dia dapat apa? 4 X kuasa ni, B. 4X kuasa
4x kuasa Kuasa 3 tak tiga. tolak 6. Tolak 6. 6 ni sebab X kuasa 1. 1 pindahkan kat depan. So, X sentiasa akan dapat 1. So, 4X kuasa 3 tolak 6. So, ini ialah constant. Constant akan dapat kosong. So, ini ialah jawapannya. Boleh? Yang ni pula macam mana? Nak selesaikan? Siapa selesaikan? Kita kena kembangkanlah kan benda tu. Betul tak? Kena guna product rule tak boleh sebab kalau tu kena ada dua lah. Dua. Kena jadikan dia dua kurungan je. Tapi yang ni kita boleh kembangkan. Kalau kembangkan dia jadi apa ni? Cuba kembangkan. That's the challenge. Kembangkan dia jadi 2x kuasa 3. Sorry saya. 2x ni 2x kuasa 3 lagi kembangkan. Tambah 4x. Kembangkan. Kat sini kan. Tambah. 4x. Saya kembangkan dua ni dulu. Tambah berapa? 4x madam. 4x tolak X x tolak. tolak 2. Okey. So yang ni kita kena darab dengan x tolak 1. Tapi yang dalamnya apa benda yang kita boleh kecilkan dulu. Okey, yang ni ialah apa? 2x. 2x kuasa Kuasa 3 tambah x tolak tambah 4x tolak x akan dapat Kenapa kuasa 3 madam? 3x. Ya saya. Yang 2x kuasa 3 kenapa kuasa 3? Apa tu tak dengar. Bukan 2x kuasa 2 ke? Sorry, ni 2 Okey. Terima kasih. 2x kuasa 2. Ni pun kuasa 2 Okey, Alright. 3x. Tolak Okey, 2. tolak 2. Okey, yang ni ialah challenge how to solve karungan yang ada 3. Okey, betul tak saya buat ni? Betul madam. Okey, ni belum selesai lagi. Belum cari dia punya pembezaan. Baru nak kembangkan ni tau. 2x Jadi kuasa 2 kuasa 3. Lagi apa? 2x tolak 2x kuasa 2 Kuasa 2. Yang ni tambah dengan ni 3x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2. tolak Tolak 3x 3x kuasa tolak 2. 2x Tolak 2x tambah tambah 2. 1. Betul? 2 madam. Tambah 2, sorry. Tambah 2. Tambah 2. Okey, lepas tu dekat sini ialah apa? Okey, yang ni dengan yang ni. Ni pun dengan yang ni boleh selesaikan kan? Okey, dia ialah 2x kuasa 3. Tambah 2. Ni ialah tolak 2x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2. Betul tak saya buat? Betul tak? Betul madam. Betul kan? Betul, betul. Okey. Lepas tu baru kita cari dy per dx dia. Sama juga dengan apa? Beza kan? Apa tu? Apa? Beza kan? Apa-apa? Apa tahu? Ni pindahkan kat depan. Jadi 6 kuasa 2. Yang ni pindahkan dekat depan. 2x. Yang ni pula darab x ni. Jadi dia tolak dengan 5 sahaja. Betul? Okey, siapa yang tak mahir lagi guna rule tu, buat lagi latihan. Sekejap, latihan. Nanti saya tengok kalau ada saya punya
Kalau tengok dekat internet pun boleh. Okey. So sekarang dekat buku teks yang dekat dalam yang rujukan yang saya bagi tu pun ada. Okey, kat situ yang ni ini ialah jawapannya yang akhir. Okey, so selesai untuk C. Boleh? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, boleh tak kita jawab untuk D? D ni macam mana? Dia nampak direct kan? Tetapi kat situ ada punca. Dia ialah apa? Betul tak? Kita convert dia. Jadi, dy over dx ni apa? Apa? Pindahkan kat depan. 1/2. Atas, tolak 1. Apa-apa tu tadi? Siapa suara? Suara siapa? Apa tu? Cuba. Siapa dapat? Pindahkan kat depan, yang atas ni tolak 1. Sama je konsepnya. Pecahan tak ada masalah, tak ada kesusahan pun. Tolak lah. Pecahan kan biasa kan, daripada sekolah rendah lagi dah belajar pecahan. So dia jadi apa? Siapa dapat? Satu per dua X kuasa negatif 1/2. Betul? 1/2. Sorry yang bawah. Okey. Tolak dengan berapa tadi tu? Tolak dengan bezakan X. Bezakan X dapat? Kosong. Bezakan X dapat 1. Uzair yang cakap. Siapa? X kuasa 1 sama juga dengan 1 pindah kat depan 1. X 1 ni ialah 1 tolak 1. Dia akan dapat 1 X kuasa kosong. Apa-apa yang kuasa kosong ialah 1. Ialah 1 darab 1. Just we get 1. X bezakan sentiasa dapat 1. Bezakan X dapat 1. 5X kita bezakan, kita akan dapat 5. Sebab X bezakan dapat 1. Boleh? Boleh. So Boleh. ini ialah jawapannya. Tapi kalau ada orang dia simplify, sebab kat sini negatif kuasa kan, kita boleh simplify. 1/2 X kuasa setengah. Bila kuasa ada negatif, kita pindahkan ke bawah, negatif tu hilang. Ni ialah ilmu. Maksudnya kalau nak simplify, dia akan jadi 1/2 punca kuasa X. Kuasa setengah ialah punca kuasa. Sama tolak 1. This is the final answer. Okay, this is after we simplify. Okay. Boleh? Selesai D. Boleh. Yang depan ni ada soalan tak? Boleh dapat tak? Okay, kalau tak ada soalan, kita pergi E. Yang ni, equation ni, E ni, dia ialah apa sebenarnya? Dia ialah kat bawah kan? X kat bawah kan? Boleh tak naikkan ke atas? 3/4. X ni kat bawah kan? Kalau kita naikkan ke atas, dia jadi X kuasa negatif 2. Dia dah naik ke atas. Macam tu. 3/4. 3/4 X kuasa negatif 2. Okey.
Boleh, ada soalan tak kat situ? Tapi tu belum jawapan lagi, kita baru simplify dia. Kita naikkan dia ke atas sebab S tu kat bawah. Kita tak boleh selesaikan. Okey. So sekarang dekat sini boleh selesaikan tapi guna quotient rule lah. Quotient rule kita tak belajar lagi. Minggu depan kita belajar. Okey. So kat sini ialah kalau kita selesaikan macam ni, X kita naikkan ke atas, dia ialah apa? 3 per ini ialah kita dah nak cari dy dx Sekejap. Confused. Okey. So sekarang ni dy per dx je, pembiasaan peringkat pertama dia sama juga dengan 3/4 kan? Dia ialah 3/4. Okey, negatif 2 pindahkan kat depan. C tu macam semalam kan? C pindahkan kat depan. Negatif 2. Okey, dekat atas tu ialah apa? X. Okey, kalau saya buat pembezaan selalunya dulu mula-mula saya belajar pembezaan saya mesti tulis negatif 2 tolak 1. Semua mesti tolak 1. Yang atas ni mesti tolak 1. So kat situ kita tak confuse. Okey, so sekarang kat sini ialah negatif 2 kali 3/4. So kat situ kita akan dapat kat sini 2. So dia ialah negatif kali positif ialah negatif 3/2. X kuasa berapa ni? Negatif 2 tolak 1, negatif 3. Okey, dan dia ialah bila dia negatif dekat atas kita boleh turunkan dia kembali ke bawah. Which is 2x kuasa 3. Selesai. Any question? Okey. Boleh. Okey, kita boleh jawab sampai situ je sebab yang bawah ni kita ni guna quotient rule sampai situ je. Okey. Sekarang apa yang kita boleh relatekan yang kita belajar rule ni yang guna soalan nombor 4 ni, boleh tak kita jawab soalan nombor 4 pun nak cari jawapan ni? Okey, sebenarnya untuk first principle ni kita dah tahu dah jawapan akhir kalau guna rule yang atas ni dapat negatif 6. Kalau guna rule lepas kembangkan tadi yang ni dapat apa? Lepas kembangkan tadi, kita tahu kita dapat yang nombor 2 ni kita akan dapat negatif 8x tolak 1 kalau guna rule. Kalau yang ni pun kita tahu kita dapat x bezakan dapat 1, x kuasa 3 kita dapat 3 x kuasa 2. Ini ialah jawapan akhir guna rule. Tetapi tadi kita selesaikan guna yang limit H menghampiri kosong. Yang itulah yang rumus tu. First principle tu. First principle. Okay, tapi sebenarnya first principle ni kita nak tahu toward the end. Nak semak jawapan kita betul ke tidak. Jawapan akhir ni cuba guna rule untuk equation yang atas ni. Equation yang diberi guna rule. Mesti kita tahu jawapan akhir dia mesti sama. Sama. Guna first principle ke, guna rule ke, jawapan dia sama. Okey, soalannya, kenapa susah-susah nak buat first principle bila kita ada rule? Sebab soalan tak fizikal. Sebab soalan dia suruh buat ikut first. Soalan dia suruh buat. Tapi kalau dalam exam, itulah sebab kita tengok soalan suruh buat, kita buat. Tapi dalam daily life sebenarnya, dalam kehidupan sebenar, kita buat eksperimen, kita ada data yang nanti kamu uploadkan macam-macam data ni kat sini nanti. Kan? Kita nampak tak data ni macam ni? Okey, bila kita buat eksperimen, kita takkan dapat satu equation yang macam contohnya dapat macam ni kan? Okey, bila kita dapat data macam ni, okey ni bermula daripada kita mulakan kita punya contohnya kita ada satu engine. Engine kita tu sekarang dekat sini bila tahun yang ke-15 yang kat sini contohnya lah kan. Okey, yang ni ialah tahun yang ni 10. Yang ini ialah tahun yang ke-5 ni engine engine punya performance. Okey, kat sini. Kat sini sebenarnya in our daily life bila kita tengok kita akan guna first principle tau. Untuk tahu kita punya performance. Okey, contohnya dekat sini dia daripada data-data
yang dia dapat ni daripada performance satu engine, contohnya dia plotkan, kalau kita plot kita akan dapat smooth graph kan. Kejap saya padam yang ni. Kita nak smoothkan graph ni, kita guna macam ni. Kita akan smoothkan graph ni. Maksudnya kita akan lalu yang kita fittingkan. Dekat mana yang kita akan, okey, contohnya graph ni. Okey, so sekarang dekat sini dia, contohnya ini ialah performance satu engine, ini ialah tahun, lepas tu ini adalah macam mana dia nak tahu performance dia tu. Engineer dia tahulah. Okey, tapi okey, kita takkan dapat equation ni dalam bentuk X kuasa 2 tambah 3X tambah 5. Macam tu kita takkan dapat benda ni. Memang tak ada dalam, unless you are mathematical modelling punya orang yang boleh buat equation, yes, you akan dapat equation macam ni. Tetapi kalau dalam eksperimen, selalu kita ada satu engine, kita nak tahu performance dia. Okey, dekat mana yang performance dia flat? Contohnya, okey, dekat sini. Okey, dekat sini dia tahu dia flat. Kenapa? Dia ambil satu titik yang dekat hujung. Maksudnya dia ambil satu, dia nampak dah daripada graf tu. Okey, dia nampak performance ni macam flat. Okey, so dia boleh uji titik yang pertama. Dia tahu dia punya M, dia boleh dapat dia punya koordinat, dia punya slope, dia punya gradient, iaitu kat sini. So dia dapat kat situ dia sama dengan kosong. Dekat sini dia flat. Okay, once we know that it is zero, we have to do something dekat sini. Kita kena ada satu alat yang baiki dia supaya performance dia terus meningkat. So that's how we decide. Bila kita ada satu benda yang kita wujudkan, contohnya dalam dia nak buat satu engine ke, dia tahu dia performance dia meningkat, tapi dalam satu point dekat situ dia menurun. We have to do something. Mungkin kita kena inject something, oil ke apa ke, so that lepas tu tengok pula whether its performance akan turun sikit ke atau dia akan terus turun sikit lepas tu terus meningkat ke. That's how we decide. So sebenarnya guna first principle ni, maksudnya kita guna X campur H tolak F X ni per dengan H ni ialah kita ambil satu titik yang tambah H. Maksudnya kita ambil, maksudnya daripada tahun yang ke-10, kat sini tahun yang ke-11, kita ambil satu titik pada tahun yang ke-12 contohnya, kita uji. Okey, tolak dengan nilai pada tahun yang ke-11 bahagi dengan H ni. Nilai H ni ialah jarak ni. Okey, so kita dapat satu nilai. Okey, kat situ dia decide dia punya performance from first derivative. Okey, yang ni ialah kenapa kita kena belajar first principle tu. We know that this is the real situation. Kita tak dapat equation yang dah cantik-cantik ni, tidak. Okey, kita dapat data je. Dekat data situ, how can we conclude something? Kita guna first principle untuk cari dia punya pembezaan changes. We want to know changes. Okay, this is the changes that we get. Okay, kat sini kita tahu value dia kat sini bermula kosong. Lepas tu value yang seterusnya pula, yang selang yang ini pula, kita dapat value dia ialah negatif. We know that the changes is there. It's keep decrease. Okay, so we have to do something. Okay, that's how we decide. Sebab tu kadang-kadang kalau dalam orang kan, orang dia bagi data-data, tiba-tiba dia keluar equation, tiba-tiba dia dapat value negatif ke positif. Okay, that's how dia tahu dekat mana dia nak relatekan matematik punya fundamental dengan dia punya situation dekat situ. Okay, tapi kat situ nanti kamu akan tanya juga, kenapa keluar equation kat sini? Equation ni siapa yang buat? Okay, kat situ kalau kita pergi fakulti matematik, dia kan ada satu kursus mathematical modelling. Tugas orang ni apa? Dia akan buat model. Dia ada data sini, dia buat model. Tapi kalau orang yang ni, kalau engineer takkan dia nak keputusan yang pantas, dia nak relate dengan matematiknya, okey, tak apa. Tak ada. Okey, tapi kat sini bila pula datang mathematical modelling ni, orang yang bahagian modelling ni. Okey, kat situ dulu saya belajar juga mathematical modelling ni. Saya ada satu lab professor tu, dia uji apa tahu? Dia uji kadar pencemaran dekat Sungai Pinang. Masa tu saya buat kat USM, dekat Sungai Pinang. Sungai Pinang tu, dia buat modelling tu, saya pun tak boleh terfikir sebab dia punya matematik tu kan. Dia boleh dapat daripada integration yang ketiga ni. Okey, dia dapat kat situ, dia kata bila kita punya
tahap pencemaran dia, equation dia dah dapat tu dia dalam bentuk yang macam ni lah. Dia ada pengkamiran 3, lepas tu dia ada equation dekat dalam ni. Okey, dia concludekan apa tahu? Dekat Penang, kalau kadar pencemaran yang air masuk yang kotor tu selama sama je every year dengan kadar hujan yang kita ada. Okey, dia kata dalam masa berapa tahun ni? Macam tu saya tak silap saya, dia kata dalam 15 tahun kalau tanpa ada peningkatan pencemaran ni sama je, jangan ada pencemaran lain yang masuk. Dia kata dalam 15 tahun Sungai Penang akan bersih, dia kata macam tu. Sampai macam tu lah. Tapi dia punya kerja ialah buat model je. Lepas tu kita orang punya fakulti, masa tu fakulti matematik dekat sebelah kimia punya fakulti tau. Jadi kimia punya fakulti tu dia ada satu cerobong asap. Ini fakulti kimia. Okey, kat sini ialah fakulti matematik. Kat situ masa tu, ni ada cerobong asap yang dia punya bahan-bahan kimia tu keluar. Okey, masa tu macam ada konflik sikit. Kenapa fakulti matematik ni nak letak kat sini? Nanti orang yang matematik ni tak mati semua ke? Cium yang hidrokimia punya bahan ni semua kan? Maksud kat situ pun dia keluarkan satu equation matematik juga. Dia kata orang yang paling dekat kat sini dia punya kadar capahan dia ni, yang ni tak kena. Orang yang kena ialah orang yang jauh sikit, dalam berapa kilometer yang akan kena. Dia kata macam tu. Something yang dia dapat macam tu lah. Tapi nampak interesting kan, dia cuba relate kan matematiknya tu. Itu saya nak cakap kat sini, itu ialah ilmu mathematical modelling. Tetapi yang kat sini first principle ni guna apa tadi? First principle ni ialah bila kita ada data-data dalam uji kaji. Kamu computer science datang dekat mana pula? Ialah bila data-data ni diorang nak automate kan. Itu kamu peranan kamu dekat situ. How to automate it. Contohnya dia nak masukkan data-data ni semua, selama ni dia guna Excel je. Okey, kalau kat situ kamu bila masuk value, lepas tu kita dah dapat kat situ, terus dapat changes, terus dapat F prime tu, kita terus dapat changes. That's the system that you do for to help the orang yang dalam engine ni, kamu buat apps kat situ contohnya. Dia dapat value bila dia masuk je every year, terus dapat changes. That's the app that you do. Kat situ datangnya kamu kat mana-mana. Okey, kalau dekat medical pun orang yang ada IT punya background ni pun penting juga, sebab alatan-alatan tu how to automate that itu memang kerja kamu. How to automate it. Kalau doktor dia tahu diagnose, dia tahu tu, tapi how to diagnose that this is cancer from the beginning. Kita dah boleh filter dah. Okey, kat situ datang image processing and AI dia dekat situ. Kita dah dekat situ. Yang bantunya ialah orang yang ada ilmu computer science, yang buat alat-alat yang to buat to diagnose, early diagnose macam tu. Orang computer science lah, dekat semua bahagian sebenarnya orang computer science tu penting. Sekarang kalau macam bidang banking pun, hari tu CIMB kan dia minta, dia memang buka hire untuk budak yang ada basic IT. Kenapa dia nak automate kan? Sebab kamu nampak kan sekarang bank-bank kan, kita nampak bank banyaknya dah tutup. Dia ada machine je sekarang. Apa-apa benda yang dia boleh buat machine, and apa-apa benda semua boleh buat online transaction without going to the counter. Mungkin nanti satu hari orang computer science ni dah ramai yang dekat dalam bidang banking, kita buka account pun, kita buka account guna online. Sebenarnya dah boleh dah buka account guna online kan kat situ. Sebab account tu just nak ada nombor account je kan. If we create it by ourselves, kita tak pergi dekat bank pun, lepas tu kita pergi kat kios je untuk dapatkan password, untuk buat PIN ke, kita nak dapatkan kita punya kad ke, semua tu sebenarnya dah boleh auto generated kan, betul tak? Jadinya kita tak boleh katalah nanti kuranglah kerja dekat orang-orang yang bahagian-bahagian yang dekat counter tu, kesian diorang. Kita sebenarnya kita tak perlukan orang yang buat repetitive job. Kita perlu orang yang berfikir untuk cipta benda-benda baru. Nanti mungkin orang tu dia akan guna pemikiran dia bukan dengan hanya membuat kerja yang repetitive, tapi dia punya kemahiran mungkin akan ada lah nanti.
Dia bantu untuk programmer ni untuk jadikan sistem yang lagi bagus ke, dia nasihatkan, okay, kalau kita banking, kita punya masalah selalunya ni. Can you buat something yang macam automatekan our job, macam tu, something. Kita kena relate dengan orang yang memang domain dia, itu yang kamu ada sekarang. Itu sebab computer science punya graduan memang orang perlukan. Itu tazkirah kita lah. Saya baca komen ada saya kata saya suka bagi tazkirah, tapi sebenarnya itu sebagai motivasi kenapa kita ambil computer science tu. Okey, lepas tu ada dengar tak ada orang cakap apa, computer science ni bidang yang susah, orang-orang banyak yang tak dapat kerja, betul tak? Kamu ada dengar tak? Saya nak tanya. Saya ada partisipan ke saya cakap seorang-seorang ni? Banyak Saya kali stop. dah minta. Ada dengar, ada tak dengar. Tapi sebenarnya the real situation, kamu nak tahu tak, yang diorang yang dapat data tu dia dapat daripada job street, betul tak? Job street ke job apa-apalah kan, betul tak? Yang diorang hire apa, dia punya data macam dia nak tahu data apa orang yang banyak tak ada kerja tu ialah orang computer science. Macam mana kamu rasa data yang dia dapat tu, dia dapat daripada mana? Kalau kamu boleh terfikirlah, logiknya dia dapat kat mana data tu? Saya stop lah record Ni tazkirah.